nampaknya hari ini beberapa negeri tidak patuh kepada arahan kerajaan pusat tentang kelonggaran CMO. Dan ini mungkin satu perkembangan yang sihat. Oleh kerana Pakatan Harapan telah berjanji sekiranya mereka bentuk kerajaan, maka kerajaan pusat akan memberi autonomi ataupun kebebasan kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk membuat keputusan atau ambil tindakan masing-masing. Dan apabila Pakatan memerintah, tidak pula mereka melaksanakan autonomi yang dijanji. Tapi sekarang, apabila Pakatan Harapan tidak lagi memerintah, Perikatan Nasional yang memerintah, kerajaan negeri sudah mula menunjuk yang mereka akan membuat keputusan berdasar kepada kebaikan dan kepentingan negeri. So this is good. Oleh kerana dasar federalisation tu telah disalahguna dan kerajaan pusat banyak buli kerajaan negeri. Dan kerajaan negeri sudah tidak berkuasa. Terutama sekali negeri-negeri seperti Sabah Sarawak dan Unfederated Malay States, misalan Johor, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis. Jadi seperti kuasa kerajaan negeri ini dirampas oleh pusat. So this is quite a healthy development. Mana biarlah negeri menentukan apa sepatut dibuat untuk kebaikan negeri. Tetapi kalau kita lihat dari segi perkembangan politik pula, Perdana Menteri dulu, terutama sekali Tun Dr. Mahathir Mohamad, mereka berkuasa. Dan negeri-negeri tidak berani melawan kehendak kerajaan pusat atau kehendak Perdana Menteri. Tetapi sekarang ini, di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, negeri-negeri sudah mula berani mencabar ataupun tidak ikut perintah atau arahan kerajaan pusat. So ini menggambarkan kelemahan Perdana Menteri, iaitu Perdana Menteri tak boleh kawal negeri-negeri. Dan juga ini menunjukkan yang keputusan untuk melonggarkan CMO itu bukan keputusan Perdana Menteri, tetapi keputusan Azmin Ali. Dan banyak negeri tidak mahu ikut atau patuh kepada arahan tersebut oleh kerana mereka nak menunjukkan yang Azmin Ali ini tidak direstui, tidak dianggap sebagai legitimate ataupun pemimpin yang sah. Dan ini satu tamparan kepada Azmin Ali, bukanlah kepada Perdana Menteri. Sebab kalau Perdana Menteri yang mengumumkan, yang mengarahkan dan rancangan ini datang dari pejabat Perdana Menteri, maka tamparan ialah kepada Muhyiddin. Tetapi mengikut cerita, negeri-negeri tidak mahu patuh oleh kerana this is Azmin's idea dan mereka sengaja tak mahu patuh kepada Azmin Ali. And this is no good for pribumi. Dan kita tak boleh lupa yang Azmin Ali ni bukan seorang dari pengasas Parti Pribumi. Azmin ini
ia melompat dari PKR kepada Pribumi. Jadi Azmin Ali sendiri dilihat sebagai bukan pemimpin yang sah. And this is the problem. Jadi kalau Azmin Ali dilihat sebagai PKR rebel dan bukan sebagai founding leader atau founding member Parti Pribumi, maka credibility Azmin dan juga kekuatan Azmin tidak ada. Dan hari ini pun sudah nampak UMNO dan Pribumi sudah tidak bersatu. Dan Salehuddin Ayub dari Parti Amanah kata lebih baik Muhyiddin ni bawa Parti Pribumi balik ke Pakatan Harapan. Return to Pakatan Harapan. Tajuddin Rahman pula, ahli parlimen dari Perak, berkata mungkin lebih baik Muhyiddin dengan geng dia tu menyertai UMNO, balik ke UMNO. Selepas meninggal UMNO atau dibuang dari UMNO selama 5 tahun. But this is also a problem. Sebab kalau tak salah saya, Perlembagaan UMNO berkata sekiranya you keluar parti dan you menyertai parti lawan, dan kalau you balik ke UMNO, dia akan ada embargo atau ban selama 5 tahun. You tidak boleh bertanding pilihan raya dan sebagainya. Jadi bagaimana tentang status Muhyiddin sebagai Perdana Menteri kalau dia balik ke UMNO? Ada ke dia perlu letak jawatan and all that? Itu technicality lah. Tapi mungkin UMNO boleh bagi kelonggaran ataupun exemption kepada Muhyiddin sekira dia balik ke UMNO. Tetapi all this talk about return to UMNO, return to Pakatan, tidak sihat untuk Muhyiddin. Dan apa sebab Muhyiddin nampak macam tidak boleh kontrol Perikatan Nasional ataupun parti dia sendiri, Parti Pribumi. Ini kerana first of all, Parti Pribumi ini pecah dua. Dan jumlah kerusi Parti Pribumi ada tu tidak banyak. Dan dahlah tidak banyak, retak dan belah dua pula. Dan kekuatan Pribumi ni bergantung kepada pemimpin-pemimpin wakil rakyat dari UMNO, dari PKR yang telah melompat masuk kepada Parti Pribumi. So, on its own, Pribumi tidak ada kekuatan. Pribumi terpaksa menompang dari mereka-mereka yang keluar parti UMNO ataupun keluar parti PKR dan lompat masuk ke parti Pribumi. So you are borrowing your strength. You don't really own that strength. Dan ini yang menyebabkan kekecohan bukan saja di dalam pakatan tapi juga di dalam perikatan. So Muhyiddin has to demonstrate that he has a strength. Tapi apabila ramai yang di dalam parti dia bukan asal dari parti, tetapi dari parti lain yang telah lompat masuk ke parti Pribumi, maka sukar bagi Muhyiddin untuk mengawal keadaan. Nampaknya parti Pribumi ini menompang kekuatan parti lain, borrowing the strength of other parties. Jadi, oleh kerana itu, perlulah parti Pribumi ataupun Muhyiddin ataupun Azmin Ali mengambil kira juga
kehendak-kehendak parti lain. On your own, you have nothing. You depend on PAS, you depend on UMNO dan juga Sabah Sarawak. Sekiranya Muafakat Nasional ataupun PAS, UMNO, Sabah Sarawak menarik sokongan, that's it. Pribumi and Moiden has nothing left. Jadi perlulah pemimpin seperti Azmin ni bertindak, mengambil kira juga kepentingan dan kehendak orang lain. Terutama sekali negeri-negeri yang bukan di bawah kawalan Parti Pribumi. Negeri-negeri di mana UMNO, PAS ataupun macam di Sabah Sarawak, di mana parti-parti lain yang sebenar berkuasa. Kalau mungkin setakat Kedah saja tu bolehlah kalau Pribumi nak berlagak, tapi kalau Kedah pun bukan satu dari kerajaan negeri tu, bukan satu daripada ahli perikatan. Mereka ialah pembangkang tapi bukan di dalam pakatan, bukan di dalam perikatan. Maknanya kedudukan mereka lagi lemah. This is the problem with Mohideen. He doesn't have the strength. And he doesn't consider those who have the strength as equal partners. Parti Pribumi ni kecil dan Parti Pribumi ni lemah dan juga kecoh, pecah dua. Jadi tak bolehlah mereka berlagak macam mereka bos. Dan Mohideen tak boleh nak memerintah seperti Mahathir dulu, di mana Mahathir berkuasa dan negeri pun tak berani nak lawan Mahathir. Kalau Mahathir kata duduk, duduk. Kalau kata berdiri, berdiri. Tetapi dengan Mohideen, sekiranya beliau beritahu negeri ataupun rakan-rakan di dalam Perikatan Nasional mengarah mereka membuat sesuatu, mereka berani berkata, go to hell, I will do what I want to do. You don't like it, you can jump in the lake. Ini masalah dia. It's not easy. The only reason Sabah Sarawak ni tidak menggoncangkan keadaan, UMNO dan PAS juga duduk diam walaupun ada bersuara sikit, is kerana mereka tahu sekira they rock the boat dan kerajaan Perikatan Nasional jatuh, maka kemungkinan besar DAP akan balik memerintah di kerajaan pusat. Dan kalau DAP memerintah, maknanya Anwar Ibrahim lah akan jadi Perdana Menteri. Untuk menyekat DAP dari kembali sebagai kerajaan pusat, mereka sanggup tolerate Parti Pribumi dan tolerate Mohideen. That's all. They just tolerate. Dan tolerate tidak semestinya bermakna mereka menyokong atau mereka suka. Tolerate is macam misalnya neighbor kita, jiran kita bela anjing dan anjing tu masuk ke kawasan rumah kita dan berak di depan rumah kita. Jadi kita terpaksa buang tai anjing di depan rumah kita ni yang berak oleh anjing neighbor kita. We tolerate because he's our neighbor. Kita nak keep the peace. Kita tidak mau bergaduh dengan neighbor kita. Tapi satu keadaan yang kita benci lah. So when we tolerate dog shit in front of the house, it doesn't mean we like it. It's just that alah neighbor lah what to do. And if Sabah Sarawak, UMNO PAS tolerate Mohideen atau tolerate Parti Pribumi, it's just like we tolerate dog shit lah. It doesn't mean we like it. So Azmin Ali baik Mohideen Yassin dan pemimpin-pemimpin yang lain, mereka perlu berjaga-jaga.
you are not really in charge. We just allow you to think that you are in charge, because if we do not allow you to be in charge at our pleasure, not at your pleasure, then kemungkinan besar DAP akan balik memerintah. That's all. So between dog shit and horse shit, that's all. And we decide to allow one because we don't like the other. Itu saja. Dan sekiranya Muhyiddin, Pribumi, Azmin dan ramai-ramai pemimpin-pemimpin pribumi tidak menyedari yang bila-bila masa Perikatan Nasional termasuk Sabah Sarawak, they can collapse the Perikatan Nasional government and give way for GE15 untuk pilihan raya yang ke-15 diadakan. Mungkin satu saja advantage Muhyiddin, iaitu satu dunia dilanda oleh masalah pandemik COVID-19. Oleh kerana COVID-19, jadi susah sikit kalau kita nak berkempen, nak ceramah untuk pilihan raya. Jadi kita benarkan dulu COVID ni selesai, and then we come back to the political issue. Maybe we can collapse the government and have GE15. Tetapi that one might only happen next year or very late next year. That's the only advantage at the moment which Muhyiddin has. COVID-19 virus is helping Muhyiddin to stay in power. But don't push your luck. Sebab COVID tak COVID, kalau keadaan ni tidak berubah, akan jatuh juga kerajaan Perikatan Nasional. So be very careful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.